in tusmi'u illa ma yu'minu bi ayatina, mereka tidak mendengar kecuali in tusmi'u ay ma tusmi'u illa ma yu'minu bi ayatina, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak boleh memperdengarkan ayat-ayat kami ini kecuali kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, fahum muslimun, dan mereka merupakan orang-orang yang Islam. Okey. Wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila waqa'al qawlu alaihim, telah tetap dijatuhkan azab kepada orang kafir nanti, ini dekat akhir zaman tuan-tuan, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Besok di akhir zaman besok Allah kata apa? Akhrajna lahum dabbatan minal ardi, kami akan keluarkan bagi mereka seekor binatang daripada muka bumi, tukallimuhum, dia akan bercakap kepada manusia ketika itu, al-mawjudin, yang ada pada ketika itu, hina khurujiha bil arabiyyati. Binatang ni tuan-tuan dia panggil dabatul ardi. Besok antara tanda kiamat yang besar, keluarnya binatang ni. Dia akan keluar, kita akan ceritakan nanti. Dia akan keluar dan binatangnya akan bercakap dengan bahasa Arab. Taqulu lahum min jumlati kalamiha anna innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Antara ucapan binatang ni besok dia kata apa? Sesungguhnya manusia, kanu adalah mereka, bi ayatina, tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak yakin, tidak beriman. Dalam kitab ni tuan-tuan berkaitan dengan nihayatul alam, berakhirnya alam ini, Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila telah berlaku al-qaul, ketetapan azab kami ke atas mereka, akhrajna lahum dabatan minal ardi, kami akan keluarkan bagi mereka seekor binatang daripada bumi, tukallimuhum, dan dia akan berkata kepada mereka, kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia tidak beriman dengan ayat-ayat kami, tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dia kata dekat sini, makna qauluhu ta'ala tukallimuhum tukhatibuhum, waqil, dan ada penafsiran kata tukallimuhum dengan makna tujrihuhum, sebab ada qiraat yang membaca dengan, dia kata taklimuhum ay tujrihuhum. Dalam bahasa Arab, kalau kita kata tukallimu dengan makna bercakap, tapi kalau kita baca dengan baca taklimu, bukan tukallimu, taklimu, beza makna dia. Taklimu dengan makna mencederakan. Jadi ada dua kiraat. Kiraat yang kita baca dalam Quran, tukallimuhum, binatangnya akan bercakap. Ada kiraat yang kedua baca, dia kata wa minhu qiraatu Sa'id bin Jubair wa Asim wa qiraatu Asim al-Jahdari wa Abu Raja al-Ataridi, taklimuhum, binatang ni akan melukakan manusia besok. Okey. Wa qad dzakara al-Mawardi wa Sa'labi fi sifatiha a'ajib lam yadulla 'alaiha dalilun. Walau bagaimanapun ulama tak tahu macam mana rupa binatang ni. Macam-macam riwayat lah, tapi yang macam-macam riwayat, tapi tidak ada dalil yang khusus yang menceritakan macam mana rupa keadaan binatang ni. Ada kata, contohlah ya, wa an Ibn al-Jurayj fi wasfiha, ini antara pendapat ulama, wallahu a'lam, ya tidak, kita tak payah gaduh, mungkinnya mungkin tidak, tapi binatang tu mesti keluar. Rupanya macam mana, wallahu a'lam. Jadi ada pendapat kata binatang ini jassasah. Jassasah ni binatang yang jaga Dajjal dekat pulau dekat Yaman tu tuan-tuan. Kan tuan-tuan kan tahu kan cerita tu kan, yang Dajjal ni dia sekarang ada dekat satu pulau yang dijaga oleh binatang yang bernama jassasah. Dialah akan keluar. Dia kata kat sini sifat binatang ni, ni yang saya katakan tadi, ni pendapat ulama, wallahu alam. Ra'suha thawr, kepalanya kepala lembu. Wa ainu khinzir, matanya mata babi. Wa udhunun fil, telinganya telinga gajah. Wa qarn ibl, wa qarnu iblin, ada tanduk
macam tanduk unta. Unta mana ada tanduk? Wa uruku na'amatin, tengkuknya macam na'amah ni burung unta. Wa sadru asadin, dadanya dada singa. Wallahu alam, ya. Jadi benda-benda yang tidak ada dalil yang kuat, wallahu alam. Okey, min aina takhruj, binatang ni keluar dekat mana? Qila min Jabal Safa bi Makkah. Pendapat pertama kata dia akan keluar dekat Bukit Safa di Makkah Al-Mukarramah, dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan pun tahu kan, Bukit Safa dan Marwah tu, kalau Marwah tu dah tak ada apa dah, Safa tu masih ada lagi kan, dia tutup dengan kaca tu, masih ada lagi sikit dia punya batu-batu tu. Nah, wallahu a'lam, mungkin keluar kat situ. Wa qila min asfalil Ka'bah, ada pendapat yang mengatakan dia keluar daripada dalam Kaabah, daripada bawah Kaabah. Wa qila minal badiyati, dan ada pendapat yang mengatakan binatang ni keluar di padang pasir. Walam yathbut fi mawdhi'i khurujiha hadithun sahih, walau bagaimanapun tidak ada hadis sahih yang sebut di mana keluarnya secara tepat. Fanaqul, maka kita berkata, nu'min, kita beriman kepada Allah, sebab ada ayat dalam Quran, Allah kata akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Memang ada, Quran sebut binatang ni mesti keluar, tapi Quran tak detailkan sifatnya, rupa macam Ya'juj wa Ma'juj lah kan. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, binatang Ya'juj Ma'juj ni akan keluar, ya. Cuma tak tahu macam mana rupanya. Ada orang buat cerita, buat buku, dia kata Ya'juj Ma'juj ni gunung berapi. La haula wala quwwata illa billah. Gunung berapi kata Ya'juj Ma'juj. Kalau gunung berapi dah berbanyak, Ya'juj Ma'juj keluar. Yang baru ni dekat Endon kan, Ya'juj Ma'juj itu. Ini payah tuan-tuan kalau tafsir ikut suka kita ni. Okey, wa ma hiya haqiqatud dabbah, apa benda binatang ni pun khilaf ulama. Qila, ada dikatakan hiya naqatu Saleh, dia unta Nabi Saleh yang dibunuh oleh kaum Nabi Saleh, dikeluarkan balik. Dan ada yang mengatakan waladu naqati Saleh, anak kepada unta Nabi Saleh. Wallahu alam. Apa binatang ni buat bila dia keluar besok? Dia akan berkata kepada manusia, inna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dia akan cakap benda macam tu kepada manusia. Dan dia akan buat satu benda, dia akan menanda manusia dengan tanda. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala takhruju dabatu tasimu an-nasa ala kharatimihim jamu khurtum wa huwa al-anf thumma yaghmuruna fikum ay yakhtalituna bin nas hina yashtari ar-rajul al-ba'ir fayaqul mimman ishtaraytahu fayaqul ishtaraitu min ahadil mukhattamin. Daripada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar binatang ini dan dia akan menanda manusia dekat atas hidung manusia. Dia akan tanda macam mana tu kau jangan tanya aku lah, aku pun tak tahu. Kau tunggulah besok. Kan, kalau kau nak kena tanda pun kau tunggulah besok. Nauzubillah min zalik. Bila dah ditanda hidung manusia ni, manusia yang ditanda ni ramai, bukan seorang dua saja, ramai. Ya. Maka manusia ni dia hidup macam orang lain, berkawan kan. Hatta yashtari rajulul al-ba'ira, sehingga Nabi kata bila ada orang pergi kat pasar nak beli unta dekat pasar ni, fayaqul, maka orang akan tanya, Haji beli unta? Beli unta. Beli kat siapa? Dia kata ishtaraitu min ahadil mukhattamin, saya beli dekat Haji yang hidung dia ada tanda tu lah. Orang tahu belaka. Makna zaman tu besok tuan-tuan, ramai orang yang ditanda oleh binatang ni. Ya. Kaifiyatul wasam wa hal yastamir wa hal takunu al-ajal mutatabi'an fiha al-wasam ba'da ma tasmu dabatun nas wa yastabinu al-haq min al-batil wal mu'minu al-kafir, madza alladhi yahdus? Persoalan, macam mana ditanda? Wallahu alam. Dan adakah tanda tu berterusan? Wallahu alam. Adakah generasi lepas pada orang yang ditanda ni, kok dia ada beranak pinak, lepas pada tu anak beranak dia pun bertanda juga? Wallahu alam. Wa ba'da ma tasmu dabatun nas, setelah dia tanda manusia ni, wa yastabinul haq minal batil,
dan telah terbeza antara hak dan kebatilan, dan orang mukmin dan orang kafir, apa yang berlaku? Dia kata kat sini, yastamiru nasu zamanan ala hadzal hal hatta inna rajula la yunadi al-akhar ya mu'min aw ya kafir. Maknanya kalau ikut kat sini, yang ditanda ni orang kafir tuan-tuan, sampai boleh cam. Kalau kita kat sini Malaysia senang cam. Ni kalau Cina biasanya kafir lah, Hindu India kafir lah. Arab mana boleh beza Syekh, muka sama belaka. Muka Arab kan sama. Sebab tu orang Arab ni kita nak beza dia, orang Islam tak Islam ada tanda. Kalau dekat Syria, kat Mesir, muka sama je kan? Kalau nama tu contohlah, kalau nama mungkin ada beza sikit. Arab dia letak juga nama Michael, ya. Dia letak Isa, kalau Isa ni biasa Kristian. Dia tak ada nama Muhammad, tak ada. Tapi kalau kita tak tahu nama dia, nak kenal macam mana? Dekat tangan dia ada tanda salib. Dia ada tatu kecil, tanda salib. Kalau dia mati, orang tengok tahu dia ni Kristian. Tapi segi muka lebih kurang sama. Kalau dia punya padri, lagi tak boleh beza dengan janggutnya, dengan jubahnya, sebijon. Kau tahu muka macam orang-orang yang baik. Tapi bila dah ditanda macam tu, senang aja nampak. Ya mukmin, kita kata ni orang mukmin. Ya kafir, ni orang kafir. Boleh beza macam tu. Hatta idza aradallahu an taquma sa'a ba'atha rihan tayyibatan taqbidu arwahal mu'min, lianna sa'ata la taqumu illa ala syiraril khalqi wal mu'minuna la yahzunuhumul faza'ul akbar. Sehinggalah bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlakunya kiamat, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan angin yang lembut, yang wangi, yang akan menarik roh-roh orang mukmin. Jadi tuan-tuan, binatang ni keluar lepas daripada Dajjal tau. Lepas daripada Dajjal, lepas pada Ya'juj wa Ma'juj, dah habis semua kan. Mana Nabi Isa pun mungkin dah wafat, Imam Mahdi pun dah wafat. Kemuncaknya baru binatang ni keluar. Sebab nanti bila dah habis pemerintahan Nabi Isa, Imam Mahdi ni, manusia akan rosak balik semula tuan-tuan. Panjang lagi umur dunia ni. Cuma kita tak naklah hidup lepas-lepas zaman-zaman tu. Mana makin teruk. Bila teruk ni, Allah munculkan binatang ni, dia akan tanda ni Islam, ni kafir, ni Islam, ni kafir, macam tu. Lalu bila keluarnya angin sepoi-sepoi bahasa ini lalu dekat orang mukmin, bila orang mukmin cium wangi, cium je angin ini, dia akan mati. Dan orang mukmin tak akan merasai hari kiamat, sebab kiamat ni tak akan berlaku kecuali atas orang kafir saja. An Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, yakhruju dajjal fi ummati, Nabi kata Dajjal akan keluar di kalangan umatku. Fayamkus arba'in, maka Dajjal akan duduk selama 40. La adri arba'ina yawman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Perawi kata aku tak tahu sama ada 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, wallahu a'lam. Ya, tak tahu. Hatta kalau Dajjal duduk 40 hari pun kita susah hati tuan-tuan kan, sebab yaumun kasanatin. Hari pertama lama dia selama setahun, bukan 24 jam. Setahun berapa ribu jam, kau kalilah sendiri. Sebab tu kan ada sahabat tanya, ya Rasulullah, satu hari yang pertama tu setahun? Setahun Nabi kata. Habis tu kita sembahyang 5 waktu je. Bukan 5 waktu Nabi kata. Kau kali dengan setahun kau sembahyang banyak apa banyak? Mana berapa kali kau sembahyang zuhur, berapa kali kau sembahyang asar? Aku pun tak faham. Tuan-tuan faham ke tidak? Tak payah faham pun tak apa, biar dulu. Besok kalau berlaku benda tu, ramailah ulama akan berijtihad ajar kita macam mana nak sembahyang bila munculnya pada hari tersebut. Na'udzubillah min zalik. Ada siapa berangan nak jumpa Dajjal? Pokok berangan nak tak gambar ke Zuhir ke, nak buat rakaman ke, ya? Isa bin Maryam, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan Nabi Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Nabi kata macam tu, fayatlubuhu fayuhlikahu. Nabi kata Nabi Isa bin Maryam ni rupanya macam kawan kita Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Kau bayang sahabat Nabi mau tak bangganya, anak, masya-Allah, rupa anak je, rupa kau Urwah bin Mas'ud. Tapi kita pun tak tahu macam mana rupa Urwah bin Mas'ud. Handsome lah yang penting tuan-tuan. Dan kita pernah cerita kan, ada sahabat Nabi itu, bila Nabi cerita
akan keluar Dajjal. Dajjal ni mata dia terkeluar gitu, rambutnya keriting, kepala dia kentot. Nabi kata rupanya macam kau. Ada sahabat Nabi seorang, macam mana ya Rasulullah? Ya macam kau. Sedih dia. Ayaduruni shibruhu ya Rasulullah, adakah dengan sebab muka saya macam Dajjal, saya ni membahayakan keselamatan awam ya Rasulullah? Sedih dia. Nabi kata la, anta mu'min wa huwa kafir. Engkau mukmin, dia kafir. Muka sama tak apa tuan-tuan, jangan perangai sama. Muka sama dengan Kasif Ahmad tak apa, jangan perangai sama dengan orang tua tu. Kan muka sama dengan Mahathir tak apa, jangan perangai kau sama dengan dia. Kan muka kau macam ayah Apin aja aku tengok. Tak apa, lantaklah. Ayah Apin ke ayah tu ke ayah ni ayah dia ke, lantaklah. Tapi perangai jangan sama. Sebab tu Nabi kata la anta mu'min, kau mukmin, dia kafir. Maka Nabi kata Nabi Isa ni rupanya macam Urwah bin Mas'ud. Fayatlubuhu fayahlikahu fayahlikahu. Jadi dia akan cari, dia akan buru Dajjal. Nabi Isa akan buru dan akan hancur, akan bunuhkan Dajjal. Thumma yamkuthu an-nasu sab'a sinin laisa baina itsnaini adawatun. Nabi kata kemudian Nabi Isa akan hidup memerintah selama 7 tahun. Setelah mati Dajjal, Ya'juj Ma'juj pun dah tak ada. Nabi Isa akan memerintah selama 7 tahun. Sepanjang 7 tahun tidak ada langsung perbalahan antara dua orang manusia. Elok, aman, damai, tenang. Masa tu ceramah-ceramah pun tak ada smackdown, semua baik belaka tuan-tuan. Tak ada masalah, baik. Harga kangkung semua nak turun belaka. Petrol relax, aman damai masa tu tuan-tuan. Summa yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam. Lepas 7 tahun ni Allah Ta'ala akan hantarkan angin yang lembut, sepoi-sepoi bahasa yang datang daripada negara Syam, daripada Syria akan datang. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Angin sepoi-sepoi bahasa yang bertiup daripada negara Syam ni tuan-tuan akan lalu dekat seluruh dunia ni. Dia kena dekat orang mukmin yang dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min imanin aw khairin. Orang mukmin kita ni insya-Allah semua mukmin belaka, amin, insya-Allah. Kita ni kena hari tu kita akan mati. Ataupun orang ni dia mukmin tapi dia tidaklah mukmin sangat. Dia gitu-gitu je, gitu-gitu. Jadi orang lepak kedai mamak, contohlah, bukan kita nak kata tidak ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ya, kemungkinan kalau dia bertaubat lagi bagus pada aku. Dia nak sebut orang Muslim tapi dia lara. Kan dia Muslim tapi dia pergi gelap malam, jeng-jeng macam tu. Tapi dia ni ada sekelumit keimanan dalam hati dia, dia pun akan mati juga Nabi kata, dengan sebab angin yang lembut ni. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu. Dia kata hatta kalau kau nyorok dalam lubang gua sekalipun, kau nyorok dekat celah-celah bukit, kau masuk dekat lubang-lubang gua ni, angin tu akan lalu juga masuk dekat gua tu, kena dekat kau akan mati juga Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Bila dah mati belaka orang mukmin, fayabqa shirarun nasi fi khiffati at-tayr la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamathalu lahum syaitan fayaqul ala tastajibun. Bila orang Islam dah mati belaka, yang tinggal hanya orang kafir dalam dunia ni. Ramai sangat, memang majoriti kafir Bila majoriti kafir, Nabi kata diorang tak suruh buat kebaikan dan tidak cegah kemungkaran. Masa itulah setan akan muncul, keluar setan. Maka setan berkata, ala tastajibun, korang tak nak ikut cakap aku ke? Fayaqulun, maka orang kafir yang hidup masa itu kata apa? Maza ta'muruna, Tuan nak suruh kita buat apa? Fayamuruhum biibadatil awthan wa hum fi dhalika darur rizqihim husnun aishuhum thumma yanfakhu fi sur fala yasma'u ahadun illa asgha laytan wa rafa'a laytan janibul unuq ay mala bi ra'si jansid mustami'an wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibli fayus'iku wa yus'iku an-nas. Wa fi riwayatin inna Allah yab'athu rihan min al-yaman al-yan min al-hadid fala tada ahad fi qalbihi thqul habatin illa qabadathu ba'da hadhihi ar-rih wa yabqa shirul halqi. Okey. Jadi bila setan keluar,
Setan kata kembalilah menyembah berhala. Zaman Nabi Isa tu dah tak ada dah. Ada orang kafir tapi dia buat senyap-senyap. Tapi bila dah semua orang mukmin mati belaka, maka keluar setan kata kembalilah sembah berhala. Masa tu orang kafir hidup amat mewah, rezeki melimpah ruah. Lalu summa yunfakhu fis-sur. Ini pun lepas pada binatang tu dah keluar. Di kemuncak ni tuan-tuan, kemuncak nak kiamat, last kopek. Dunia ni pengakhiran sangat, dah last, final. Masa itulah yunfakhu fis-sur, ditiup di sangkakala oleh malaikat. Ditiup macam tu kan bunyi. Yang itu orang kata ada bunyi dekat Rusia lah, bunyi dekat Kota Kinabalu, dekat Bintulu tu, mana aku tahu. Tu bunyi apa tu ustaz? Itu benda Ultraman nak turun. Bila bunyi benda tu tuan-tuan, fala yasma'hu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Nabi kata bila keluar bunyi itu, semua orang kafir dalam dunia ni yang tunduk akan angkat kepala dia. Semua macam tu, terang belaka. Mana semua akan bagi perhatian. Wa awwalu man yasma'hu rajulun yalutu hawda ibli. Dan orang yang pertama mendengar bunyi ini ialah seorang lelaki yang duduk bersama dengan untanya dekat telaga. Dia tengah bagi unta dia minum. Fayus'iqu, lalu dia pun mati. Bila dengar bunyi tu amat kuat, dia mati. Dan seluruh manusia akan mati. Bila mati tuan-tuan, masa itulah kiamat dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Harap-harap Allah matikan kita lebih awal, insya-Allah. Amin. Sekadar itu dulu tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan surah An-Naml.